Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Firhan bin Johari, KID 230604030 daripada Kumpulan 4. Baiklah, pada hari ini saya akan menyentuh satu topik yang tengah hangat sekarang ini, iaitu poligami. Poligami di dalam Islam merupakan satu perkara yang dibenarkan. Ramai yang tidak tahu apakah maksud poligami ini. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW juga pernah berpoligami. Baiklah, saya akan menerangkan apa itu poligami. Poligami bermaksud menghimpunkan berbilang isteri dalam satu masa. Tak kisahlah satu ataupun dua ataupun tiga ataupun empat ataupun empat sekali pun. Tapi ianya bertujuan, bermaksud menghimpunkan lebih daripada seorang isteri dalam satu perkahwinan tersebut. Ataupun kita boleh katakan poligami ini bermaksud mengahwini lebih daripada seorang isteri, iaitu lawan kepada monogami, iaitu berkahwin dengan seorang isteri sahaja. Poligami juga telah disentuh di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 129. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Berikut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-129 yang telah menyentuh bab-bab poligami. Baiklah, persoalannya yang ramai soalkan merupakan apakah hukum berpoligami ini? Seperti yang kita tahu, betul, boleh berpoligami. Tetapi yang persoalannya, hukumnya macam mana? Boleh ke kahwin macam itu sahaja ataupun tidak memikirkan apa-apa perkara ataupun tanggungjawab untuk berpoligami? Mari sini saya jawabkan. Hukum berpoligami boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Sebagaimana yang saya akan terangkan, hukum poligami terbahagi kepada tiga, yang merupakan yang pertama sunat, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Okeylah, saya akan menceritakan mengapa hukum berpoligami akan menjadi sunat. Hukumnya akan menjadi sunat jika dalam satu pasangan tersebut salah seorang daripada mereka tidak mampu untuk mendapatkan zuriat. Mostly kita akan cerita tentang bab ini dari side perempuan. Hal ini kerana kebanyakan suami menginginkan zuriat. Tak semua, tapi kebanyakan suami menginginkan zuriat untuk menjadi pewaris terhadap satu keluarga tersebut. Jadi hukumnya sunat untuk berpoligami dengan niat untuk mendapatkan zuriat, ataupun kita boleh katakan untuk mendapatkan anak, tetapi dengan syarat suaminya haruslah bertanggungjawab dan juga mampu. Itu merupakan hukum-hukum kenapa berpoligami ini akan menjadi sunat. Seterusnya, hukum berpoligami akan menjadi makruh jika berkahwin lebih dari satu itu dengan niat untuk keseronokan. Hal ini kerana tujuan untuk berkahwin lebih dari satu itu tidak kuat dan tidak mampu menyokong, tetapi tidak haram, tetapi makruh. Makruh itu bermaksud Allah tidak suka. Jadi hukumnya akan menjadi makruh jika kita ini sebagai seorang lelaki berkahwin lebih daripada satu semata-mata untuk keseronokan dan juga tidak mampu. Yang ketiga adalah perkara yang paling orang-orang lelaki tak pandang berat. Kebanyakan daripada mereka pandang ringan terhadap situasi ini. Hukum berpoligami akan menjadi haram kerana berkahwin lebih daripada satu tetapi tidak mampu. Sebagaimana contohnya adalah kemiskinan, tidak mampu seperti mandul, ataupun tidak mampu mengawal perasaannya dan prejudis terhadap sesuatu dalam satu hubungan tersebut. Baiklah, seterusnya
saya akan menerangkan tentang syarat-syarat berpoligami. Kita tak tahu kan, berpoligami ni ingat terus boleh kahwin macam tu, asal bertanggungjawab je terus boleh kahwin. Tak, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada banyak, tetapi saya akan terangkan 5 sahaja di dalam video ini. Iaitu yang pertama, jumlah isteri yang hendak dikahwini maksimumnya adalah 4. Kahwin 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 pun boleh, tapi 5 tak boleh. Tidak boleh lebih daripada 5. Kerana jika lebih daripada 5 adalah haram. Kita tak boleh ambil contoh para-para Nabi. Para-para Nabi tu lain. Itu merupakan satu mukjizat bagi mereka, bagi baginda mereka semua. Jadi syarat yang pertama, tidak lebih daripada 4 orang isteri. 4 adalah nombor maksimumnya. Yang kedua adalah suami mampu berlaku adil. Kerana sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam hukum-hukum poligami, syarat hukum yang pertama yang akan menyebabkan haram adalah tidak berlaku adil dan tidak mampu untuk bertanggungjawab. Jadi syarat yang kedua adalah mampu berlaku adil dan bertanggungjawab. Yang ketiga adalah mampu menjaga kehormatan isteri. Seperti mana yang kita tahu, berpoligami ini kita tidak boleh ambil mudah, kerana lagi-lagi rata-rata netizen di Malaysia, seperti mana yang baru kita tahu, banyak selebriti dan juga influencer di negara kita yang berkahwin lebih daripada satu. Maka dengan itu netizen Malaysia terus menyerang mereka kerana kurangnya ilmu dalam diri masyarakat orang Malaysia ini, kerana tidak mengetahui sebetul-betulnya apakah syarat-syarat poligami. Jadi kenapa saya berkata mampu menjaga kehormatan isteri? Supaya isteri tidak akan terkena, orang kata, tomahan daripada netizen lain, ataupun paling dekat kita boleh ambil adalah saudara-saudara setempat kita. Yang keempat adalah tidak berkahwin kepada 2 wanita yang bersaudara. Hal ini kerana apabila kita berkahwin dengan 2 wanita yang bersaudara boleh menyebabkan fitnah dan hukumnya pun tidak dibolehkan. Minta maaf, saya tertinggal satu syarat-syarat poligami. Yang kelima merupakan tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak kata syarat ini macam memang pada poligami sahaja, tetapi kita even berkahwin dengan seorang wanita sahaja, kita sebagai suami itu merupakan satu tanggungjawab bagi kita untuk mengajak isteri-isteri kita untuk melakukan ibadah kerana Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ianya merupakan satu kewajipan bagi setiap muslim dan muslimah. Baiklah, seterusnya saya akan menyentuh perkara yang seterusnya adalah masalah berpoligami. Masalah berpoligami ada banyak yang kita boleh sentuh, tetapi saya akan sentuh 4 sahaja. Seperti yang kita tahu, apabila berpoligami ini, ianya melibatkan lebih daripada seorang wanita. Dan kita tahu sebagaimana sifat-sifat wanita ini, yang pertamanya adalah cemburu. Jadi apabila kita berpoligami ini, ia akan mencetuskan, akan menyebabkan satu sifat tidak saling mempercayai. Baiklah, itu poin pertama saya, tidak saling mempercayai di dalam suatu hubungan itu, kerana kurangnya maybe kekurangan kasih sayang ataupun tidak berlaku adil. Jadi itulah antara masalah-masalah berpoligami yang mungkin akan tercetus dalam satu hubungan ini. Yang keduanya adalah akan menyebabkan penceraian. Hal ini kerana kita sebagai suami perlulah kuat ataupun tabah dan bersedia dalam menghadapi situasi-situasi ini. Disebabkan itu, mengapa berpoligami ini, sifat bertanggungjawab di dalam seorang lelaki itu, dalam seorang suami itu haruslah berlaku adil. Sebagaimana yang saya telah sebutkan, tidak saling mempercayai itu ianya akan menyebabkan perceraian juga.
Itu poin kedua saya. Yang ketiga seterusnya adalah berpoligami juga akan menyebabkan ketidakharmonian dalam sesebuah keluarga. Dan yang terakhir sekali, poligami akan menyebabkan suami tidak akan berlaku adil dan tidak bertanggungjawab. Kerana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah, kita tidak akan sesekali terlepas dalam melakukan satu kesilapan itu. Dan jika kita terlepas dalam melakukan satu kesilapan itu, maka kita akan terlepaslah dalam melakukan suatu perkara yang mungkin akan mengambil hati isteri ataupun melegakan hati isteri, tidak berlaku adil, mungkin melebihkan isteri kedua berbanding isteri pertama, mungkin kerana isteri pertama tidak dapat memberikan zuriat. So disebabkan poin-poin inilah yang akan menyebabkan empat masalah berpoligami itu mungkin akan terjadi, tetapi dapat diatasi jika suami itu berlaku adil. Sekian sahaja daripada saya, dan saya akan menyerahkan tajuk-tajuk seterusnya kepada rakan saya, iaitu Ahmad Amzar bin Osmera. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya Muhammad Aiman Firhan bin Johari. Nama saya Muhammad Ahmad Amzar bin Osmera, KID 230604043. Hari ini saya akan memberikan tentang keadilan dalam poligami. Terdapat 3 keadilan dalam poligami. Salah satunya ialah suami sepatutnya memberi hak yang sama kepada isteri-isteri yang lain, manakala ada perkara yang perlu dilebihkan kepada isteri-isteri tertentu. Contohnya kepada isteri pertama yang sudah susah senang bersama kita waktu dahulu. Allah SWT mengetahui suami tersebut sedaya upaya dalam memberi keadilan atau bersifat zalim kepada isterinya. Jadi itulah tersebut keadilan dalam poligami. Seterusnya, hikmah poligami. Pasangan suami isteri dapat terhindar daripada maksiat dan dosa zina. Seseorang lelaki tertarik kepada seorang wanita kerana kebaikan agama dan akhlaknya. Terjadi masalah besar antara suami dan isteri. Dalam maksud yang lain, berpoligami dapat menghindarkan masalah keluarga seperti bermain di belakang suami ataupun isteri, bermaksud curang. Umat Islam sangat memulakan lahirnya banyak generasi muda. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, itu nanti kau potong Baiklah, sekian sahaja daripada kami, daripada kumpulan 4 yang menyentuh berkaitan tajuk poligami yang diwakili oleh diri saya sendiri, iaitu Muhammad Aiman Firhan bin Johari. Nombor matris KID 230604030, dan juga sahabat saya Muhammad Ahmad Amzar bin Osmera, KID 230604033. InsyaAllah sedikit sebanyak daripada kami dapat memberikan sedikit nasihat ataupun sedikit ilmu kepada rakan-rakan ataupun masyarakat yang melihat video kami. Semoga ianya dapat memberi banyak manfaat kepada diri saya sendiri dan juga diri sahabat saya sendiri, dan juga kepada semua umat Islam dan lelaki di luar sana dan juga suami di luar sana, supaya dapat mengambil hikmah akan kebaikan poligami dan juga keburukan berpoligami. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.